A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diberikan tugasan untuk mengupaskan satu kitab, iaitu kitab Aqidatul Awam, iaitu kitab untuk orang-orang awam. InsyaAllah kitab Aqidatul Awam ini merupakan kitab yang berisi bait-bait syair, iaitu nazam mengenai ilmu-ilmu tauhid. Kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Sayyid Al-Marzuki. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1205 Hijrah di Mesir. Sepanjang waktu beliau bertugas mengajar di Masjid Mekah, kerana kebijaksanaan, kepandaian dan kecerdasannya, beliau kemudian diangkat untuk menjadi mufti mazhab Maliki di Mekah, menggantikan Said Muhammad yang wafat sekitar tahun 1261 Hijrah. Kitab Aqidatul Awam ini berisikan asas-asas keimanan ajaran Islam yang dijadikan pegangan bagi umat Islam. Kandungan menjelaskan mengenai ilmu-ilmu tauhid dan sumber-sumbernya. Ilmu tauhid ini menjelaskan mengenai keesaan Allah dan pembuktiannya. Pembuktian Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab ini diterangkan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan rasul-rasulnya, iaitu 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, iaitu sifat harus, 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil bagi para rasul, dan 1 sifat jaiz bagi para rasul, iaitu sifat harus. Semuanya merupakan isi dari ajaran yang terangkum dalam kitab Aqidatul Awam. Kewajipan mengetahui 50 keyakinan tersebut diperuntukkan baik bagi lelaki maupun perempuan. Kewajipan mengetahui 50 keyakinan tersebut tak hanya untuk diketahui, tapi juga untuk dimengertikan, untuk difahamkan apa yang terkandung, sehingga umat Islam boleh mewujudkan kebahagiaan dunia dan di akhirat, insya-Allah. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani memandang penting untuk mempelajari kitab ini, kitab Aqidatul Awam ini. Kerana apa? Kerana setiap mukallaf wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Dengan mengenal sifat Allah, maka dia akan mengenal dirinya sendiri. Jika sudah mengenal Allah, maka dia akan sentiasa taat dalam setiap perintah Allah, dalam setiap untuk menjalankan semua perintah Allah dan Rasul, dan menjauhi segala larangannya. Dalam kitab Nurul Zalam, Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi menuturkan bahawa alasan Syekh Al-Marzuki ini menulis kitab tersebut adalah kerana beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pada malam Jumaat pertama dalam bulan Rejab tahun 1258 Hijrah, Al-Marzuki telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Said Ahmad Al-Marzuki, "Bacalah manzumah tauhid. Barang siapa yang menghafalnya, dia akan masuk ke dalam syurga dan mendapatkan segala macam kebaikan yang sesuai dengan maksud Al-Quran dan Sunnah." Said Ahmad Al-Marzuki pun terkejut, dia bingung dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nazam apa ya Rasulullah?" Para sahabat menjawab, "Dengarkan sahaja yang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ucapkanlah abda'u bismillahirrahman." Maka Said Ahmad Marzuki pun mengucap, "Abda'u bismillahirrahman." Sampai dengan akhir nazam, iaitu wasuhufu halil wal kalim, fiha kalamul alimul hakim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada saat itu mendengarkan bacaan Said Ahmad Al-Marzuki, maka saat itu pula Said Ahmad Al-Marzuki terbangun dari tidurnya dan beliau baca apa-apa yang terjadi dalam mimpinya. Dan ternyata nazam tersebut telah dihafaz dari awal sampai akhir nazam. Nazam tauhid yang telah diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Said Ahmad Al-Marzuki, beliau tuangkan dalam terangkan dalam sebuah kitab yang diberi nama Aqidatul Awam, akidah untuk orang awam. Selang beberapa waktu lamanya, Said Ahmad Al-Marzuki bermimpi kembali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Bacalah apa yang telah kau kumpulkan di hatimu, di fikiranmu." Lalu Said Ahmad Al-Marzuki berdiri membacanya dari awal sampai akhir nazam, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping Nabi Muhammad mengucapkan amin pada setiap bait-bait nazam itu. Setelah selesai Said Ahmad Al-Marzuki menyelesaikan bacaannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya dan mendoakan, semoga Allah memberimu taufik kepada hal-hal yang menjadi redha, menjadi keredaan Allah, dan menerimanya itu darimu, dan memberkati kamu segenap orang mukmin, dan menjadikannya berguna kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kitab Aqidatul Awam ini pada mulanya hanya berisi 26 bait. Namun kerana rasa cinta dan rindunya Said Ahmad Al-Marzuki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menambahkan hingga mencapai 57 bait. InsyaAllah sampai di situ je kupasan satu kitab, iaitu kitab Aqidatul Awam. Yang baik itu semuanya datang ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.